Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dunia sedang digemparkan oleh wabak penyakit COVID-19 ataupun kita panggil pandemik COVID-19. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2. Dia virus ini dia menyerang paru-paru manusia dan menyebabkan kegagalan paru-paru, sistem pernafasan kita, dan kemudian boleh menyebabkan kerosakan juga kepada organ-organ lain badan sehingga menyebabkan kematian. Setakat ini kalau kita tengok data telah menunjukkan bahawa sejumlah hampir 4 juta orang manusia telah dijangkiti oleh virus ini di seluruh dunia, dan lebih 200,000 orang manusia mati di seluruh dunia. Dan kesan COVID-19 ini bukan sahaja kepada kesihatan manusia tetapi juga kepada ekonomi sesebuah negara. Dan negara kita Malaysia tidak terlepas daripada jangkitan COVID-19. Dan Alhamdulillah setakat ini negara kita telah berjaya mendatarkan lekuk COVID-19. Malahan bilangan kes-kes aktif juga telah menurun, dan kita mempunyai kadar sembuh yang tinggi. Ini sesuatu yang sangat dibanggakan. Dan walau macam mana pun kita belum lagi menang sebab masa masih lagi panjang kerana vaksin belum lagi dihasilkan dan mungkin ia memakan masa yang panjang. Jadi kita perlu mencari jalan bagaimana kita dapat mencegah diri kita dan orang lain daripada jangkitan COVID-19. Kerajaan telah mengumumkan PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana telah dilanjutkan hingga 9 hari bulan Jun 2020. Dan apabila PKPB ini dilaksanakan, maka tentulah ramai orang akan keluar. Kita akan dapati pejabat-pejabat mula dibuka, dan tentu kalau tidak dilakukan kaedah pencegahan yang berkesan, ia boleh meningkatkan kadar jangkitan COVID-19 dan kita akan dapat melihat kluster-kluster baru muncul. Tapi walau bagaimanapun, jika kita mengamalkan norma-norma baru dalam kehidupan kita, kita akan mampu mencegah jangkitan ini daripada berlaku, bukan sahaja kepada diri kita sendiri tetapi juga kepada orang-orang lain di sekitar kita dan juga ahli-ahli keluarga kita. Di antara amalan-amalan ataupun norma-norma baru yang perlu kita amalkan adalah kebersihan, menjaga kebersihan terutamanya tangan, sering membasuh tangan apabila menyentuh ataupun mengendalikan bahan-bahan yang tercemar, dan pastikan jangan memegang muka kita sebelum tangan kita bersih. Kita boleh basuh tangan kita dengan menggunakan sabun dengan kaedah yang betul ataupun dengan menggunakan sanitizer alkohol. Kerana wabak atau virus COVID-19 ni dia merebak juga melalui sentuhan, dan terutama bila kita sentuh mata, hidung dan mulut. Dan di samping itu kita kena pastikan kita selalu melakukan penjarakan fizikal kita panggil, di mana kita menjauhkan diri kita daripada orang ramai. Kita kena menganggap bahawa sesiapa sahaja di keliling kita itu adalah pembawa virus. Sebab sekarang ini sukar untuk kita pastikan kedudukan seseorang, kerana ada kes di mana virus itu dibawa oleh orang yang tidak ada gejala. Jadi kita kena ada penjarakan sekurang-kurangnya 3 kaki dan sebaik-baiknya 6 kaki. Jika kita tidak mampu untuk melakukan penjarakan ini, maka saya syorkan kita memakai topeng mulut dan hidung ataupun mask. Memakai topeng mulut dan hidung sangat membantu, dengan syarat kita memilih topeng yang betul dan juga memakai topeng ini dengan kaedah yang betul untuk mengurangkan jangkitan virus COVID-19. Dan jika anda mengalami gejala, contohnya gejala seperti batuk, demam yang panas, menggigil, letih dan juga sesak nafas, ataupun kadang-kadang ada juga yang mengalami masalah hilang deria bau, deria rasa ataupun cirit-birit, maka tolong berjumpa dengan doktor secepat mungkin dan lakukan ujian, termasuk kemungkinan ujian COVID-19 mengikut arahan doktor, supaya anda dapat dirawat pada peringkat awal. Di samping itu anda juga boleh mengamalkan etika batuk dan bersin untuk mencegah jangkitan kepada orang lain, terutamanya ahli keluarga anda di rumah. So dengan kaedah ini kita dapat mengurangkan risiko penularan COVID-19 kepada orang ramai, dan kita dapat juga mencegah daripada wujudnya kluster-kluster baru di dalam masyarakat kita. Walaupun Kedah sudah
isytiharkan sebagai kawasan hijau, tetapi disebabkan oleh pergerakan manusia dan sukarnya kita nak mengawal sikap manusia, maka memang susah untuk kita halang daripada berlakunya jangkitan COVID-19, melainkan apabila kita telah menemui vaksin dan kaedah rawatan yang berkesan pada satu masa nanti. Jadi sementara waktu itu kita kena mengamalkan norma baru dalam kehidupan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan di samping itu saya nak berpesan supaya kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan duduk di rumah. Kalau tidak ada keperluan untuk keluar ke tempat lain, ke tempat orang ramai, duduk di rumah adalah yang paling baik, kerana di rumah adalah tempat yang paling selamat pada masa ini, ya. Dan dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.